selamat pagi dan selamat berhujung minggu Asia. Anda ditemani oleh saya, Sharon Kezia dan juga Fakta Burhanuddin dan Cikgu Bang sini. dalam slot pendidikan sejahtera Asia edisi hujung minggu. Jadi Betul. pada hari Ahad ni kita bersiaran dalam bulan yang baru, 1 Ogos. itu Bulan yang adalah baru tu, Fatah. bulan kemerdekaan. Dalam 1 Ogos sampai 31 Ogos nanti kita ada bulan-bulan kemerdekaan. Bulan Julai dulu hari Sarawak. Bulan Ogos ni hari kemerdekaan kita. Dan terus kekal setia bersama kami sepanjang bulan ini kerana kita akan paparkan anda dengan pelbagai aktiviti menarik sempena dengan Hari Kemerdekaan. Betul. Jadi kalau dah lihat Fatah dah ready dah ni. Cikgu Bom ni nak ajar apa pagi ni? Kan apa? minggu lepas kita dah selokar kitchen mak bapak tu kan. Yes, Cari betul. kitchen tower ni. Rasanya mesti ramai yang sudah selokar lebih lagi. Yes. Dapatlah bekas macam ini kan. Dan nak guna bekas ni. So Ini ada lagi bekas apa ni? Ini bekas bekas apa? balam kaca kan. Kaca. Ini dari Ini biskut punya ni. Macam biasa nampak tu Fatah. Biasa. Biasa jumpa ni kan. Ya, ini dalam almari tu mesti ada yang bekas saya apa? ada banyak Kuaci ni kat ini. rumah. Ada. Lepas tu ada lagi pinggan tu mesti ada kan? Pinggan wajib ada kat rumah. Ni yang buat pizza tu. Masa MCO banyak selalu saya buat pizza dengan anak saya ni. Nanti boleh buat untuk kita, Sharon. Betul tu. Menarik aktiviti Boleh, hari boleh. ni. Nanti kita fikir lagi apa aktiviti yang kita buat guna cara masak-masak ini. Ini menarik. lagi apa nama ini? Tray kan? Ini ada tray. Tray. Loyang. Ya, ini memang kita guna bahan yang senang saja nak cari itu sebab MCO susah nak keluar kan. Lagi satu boleh kita guna ialah air. Ini air biasa tapi saya hanya masukkan berwarna lah supaya nanti lebih cantik keluar result dia tu nanti. Ini boleh apa? Romantik sikit kan. Kita pakai Candlelight. lilin. Macam candlelight pula. Cikgu, kalau kita pakai lilin yang biasa, Biasa tu boleh tak? juga, lilin yang Boleh biasa juga. boleh Okey, juga. kita tengok. Boleh tengok. guna lilin yang lain. Yang- Lilin ni biasa apa-apa saja lilin yang terdapat Ya, di lilin rumah yang anda. lepas kita pakai birthday cake yang kita nyanyi lagu birthday tu. Oh, pun boleh juga. Yang pendek tu juga, yang Fatah. pendek, Yang yang- cute-cute tu. yang birthday tu. Jadi As tu long lilin. as lilin. Lilin, Nama ya. dia lilin lah. Ya, kalau ada lilin mesti perlu ada sumber api dia ni. Pemecik api. Ya, ataupun kita kolektor lah. Lighter. Ataupun kalau ada yang pandai sikit boleh guna mancis. Mancis. Betul. Lepas tu, Susah nak cari mancis tu Fatah sekarang ni. betul. Ya. Sebab teknologi sekarang ni, Betul. Sharon. Semua ada. Lepas tu, Okey, lepas tu kita letak. Apakah kita akan kita buat guna ini? salah satu contoh dulu lah. Guna pinggang. Okey, letak Okey. sikit air. kita letak air dulu dalam pinggan tu, guys. Ya. Cikgu, kalau kita guna apa-apa pewarna boleh ke cikgu? Apa-apa air kosong yang plain saja pun boleh. Cuba hari ini kita guna yang merah ataupun apa-apa warna lah supaya lebih jelas tampak apa perubahan dia tu. Ya, nak tanya Fatah, you ada 50 sen kah? Buat magic Pak Fatah. penujung Buat pejalan. Saya nak buat magic jap. Ada tak? 50 sen. Kira Fatah buat magic. Alah, Okey. saya inilah 50 akibatnya sen bila kan? kita pandemik lama sangat, Sharon. praktis Jadi kat ahli rumah magic. lah. Okey. Okey, Okey, sekarang kita saya letak. nak tanya, nak kita uji Fatah sikit. Aduh, kena Macam puji mana? saya. Aduh, Fatah. saya ni Ah, lemah crispy. sikit. Nak dapat balik 50 sen ni ke tak? Nak. Nak tu, Okey. okey. Macam mana you nak ambil balik 50 sen ni tanpa jari kamu basah? Tanpa membasahkan jari Tanpa kamu. jari Kan basah, animal kita- magic tu tadi Fatah. Zoom-zoom ala Gazam. Susah apa. lah. Kalau saya akan pakai penyepit sajalah. Sebab tangan tak basah. Betul. Ya. Jadi Tapi macam ada mana? lagi, tak ada penyepit sini. Tak ada. Saya Guna pasrahlah, plastik lah. cikgu. Kalau biasa boleh guna plastik, ambil je. Senang saja kita ni guna lilin. Okey. Nyalakan. Gunakan lilin. Rasanya apa boleh buat dengan bahan-bahan yang ada sini? Saya tertanya-tanya juga apa sebenarnya yang mereka buat kan. Kita boleh Apa? ambil satu bekas. Okey. Buka penutup dia tu, ambil bekas ini saja. Ya. Oh, Tengok Guys, apa terjadi. kalau tengok macam air tu masuk dalam balang tu. Macam balang tu menyerap air tu kan? Ah, Ya. wow.
So, adik-adik nampak tak yang ni? Apa perubahan sebenarnya? Okey, api itu dah padam kan? betul. Bila api padam, Aha. air tu akan serap ke Naik ke atas. atas. Okey, naik ke atas, kita ambil satu ni. Okey, kita ambil marker Marker. pen. Okey. Okey, kita buat tanda. Sini tanda air tu kan? Mhm. Sebenarnya kan, kamu tengok ini. Ni yang sudah tanda. Okey, dia lebih kurang 1/5. Okey, 1 bahagian, 2, 3, 4, 5. So, air yang naik tu kan nampak kan tadi, air tu hanya akan naik sampai ke satu tahap sahaja. Aha. 1/5 maksudnya oksigen tu hanya oksigen yang digunakan untuk masa pembakaran lilin ini. Okey, oksigen saja digunakan untuk pembakaran lilin dan oksigen, peratusan oksigen dalam udara adalah 21%. So 21% lebih kurang dengan 1/5. So dia ada 1/5, 1/5 bahagian. Daripada kalau kita pecahkan barang ini kepada 5 bahagian, okey, oksigen bahagiannya sebenarnya hanya 1 bahagian saja. So maksudnya apabila pembakaran itu menggunakan, dia menghabiskan oksigen dalam balang ini. So ruang kosong itu apa terjadi? Dia jadi kosong kan? Ruang kosong itu akan dipenuhi oleh air itu. So air itu akan masuk untuk memenuhi ruang. So ini ada dalam bab 5 tingkatan 1 jisim, jisim memenuhi ruang. Bab ini. 5. Jisim memenuhi ruang. Tingkatan 1. Lama dah saya meninggalkan sekolah Ya, ni. tak ingat Baru dah. Sebenarnya kan? eksperimen Tak ini berapa kan, ingat dah. dia bukan saja bab 5, dia juga berkaitan dengan bab 7. Berkaitan dengan udara, di mana oksigen adalah 1/5 daripada udara tu oksigen, dan juga pembakaran lilin ini memerlukan oksigen. Okey, kalau gas-gas lain tu tak dapat. Ini penerangannya. Faham, So faham. Fatah dengan Sharon nak cuba? Boleh, saya cuba. saya Ni nak mesti cuba cuba. Okey, seorang Saya- satu. Okey, kita guna mana-mana. Okey. Nyalakan lilin. Kita kena ada Nyalakan ni. lilin dulu Okey, letakkan air Letakkan sedikit. air sedikit. Letak air, lepas tu kena ada lilin. Mungkin kita testing Fatah pandai tak guna mancis. Pandai. Saya dulu pemain mercun. Oh, bahaya Fatah. Bahaya ni. Jadi mungkin dekat sinilah kan air tu. So Dekat permukaan dengan air tu dia menjatuh ke area saya ni. Nampak tak Fatah air tu menurun Baik-baik sikit. ya adik-adik, biasa, jangan biasa. main macis. Jadi tak rata. Bahaya untuk diri. Pakai ni jika perlu saja. Steady ya Fatah. Steady. Fatah nak buat silap mata ni kat sini. Ya, saya hari ni. Okey. 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 Yang Apa yang ni kena saya jadi? guna yang bekas kaca kan. Sebenarnya tak kisahlah mana-mana bekas ni, bekas biskit boleh. Oh. Bekas yang besar sikit Cuba pun saya boleh. try. Saya nak ambil. Try. Ni tadi 5% saya balik. Saya nak ambil. Ni Okey. letak dekat sini. Ada Fatah. Okey. Kain tu basah. Okey. Jadi ni, so step yang ketiga kita kena letak ni. Tapi sebelum itu, sebelum kita nak letak ini, kita berehat dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana terus setia bersama kami bertiga pada pagi ini dalam slot pendidikan Sejahtera Asia. Slot Betul. pendidikan sains bersama dengan Cikgu Bong Fatah. Betul. Jadi Ya. kita teruskan dengan eksperimen kita tadi yang tertangguh Fatah. Fatah ni macam mana? Jadi api saya pun dah menyala. Jadi second pula. Third step kan. Mungkin Step yang dua orang terakhir. ni you boleh tanding siapa lebih cepat dapat. Cepat Shilling Sharon. kamu Nampak tu. gayanya lilin saya dah macam nak padam. Sebentar. Okey. Saya guna mancis. Dia kena ada plat, ada Okey. air, lilin dan bekas ini. Okey. Lepas tu kita akan letakkan. Anda sudah bersedia Sharon?
Okey, mari. 1, 2, 3. Kita tengok siapa yang air dia masuk dulu. Nampak gayanya saya punya dah menyerap masuk sebenarnya. Kalau kita lihat kepada ni. Ni malah lagi cepat. Kan dah floating dah. Ya, floating. Sebab dia kurang tumpat kan dia akan naik ke atas. Nampak gaya Kalau Cikgu macam ni, Bong kena lah. Hari tekan ini sikit menang lah. lagi sekali. Sikit. Jadi sekiranya anda ingin mendapatkan hasil dengan kadar yang segera, anda digalakkan menggunakan balang kaca supaya dia Yes. lebih mampat. Dia lebih Balang berat. Balang pun boleh lah. Balang pun balang lah. Balang kaca guys. Saya balang tu ingat biskut lah Fatah. Balang saya okey. Saya Sharon Bella balang. Nampaknya saya pun dah tengok 1/5. Ya. 1/5 pun boleh. 1/5. Dah Ya. terapung dah. So you boleh nampak dah ni. Kan Shilling ni kalau you memang guys tengok Fatah boleh betul-betul. ambil saja shilling dia Nah. terus. Tengok shilling saya tanpa basah. Nampak kan? Saya dapat shilling ni. Dia senang je sebenarnya. Ni ahli silap mata paling cakap paling senang lah saya boleh buat. Nampak gaya ni Sharon anda pun kalah. berjaya juga. Dah. Nampaknya Sharon kalah dalam Tamasya Olimpik Sejahtera Asia kali ini. Ada Ya, dapat shilling. disqualified. Sama awal. Ya. So bolehlah Okey. Fatah guna prank ini untuk nak pikat perempuan ke. Boleh. Jadi selain daripada shilling, kita boleh guna objek lain tak, Cikgu? Boleh, apa-apalah. Tak Oh, semestinya apa-apa. sebab aktiviti ni saya nak tunjukkan saja. Maksudnya apabila udara tu dalam itu, oksigen sudah dihabis pakai untuk pembakaran lilin. So, tempat kosong tu akan diisi oleh air. Sebab itulah air itu akan masuk ke dalam balang ini disebabkan tekanan di dalam itu lebih rendah daripada tekanan di luar. Faham. So pada masa yang sama dia nak isi ruang itu, tekanan di dalam tu rendah. So air di luar tu sebab tekanan tinggi dia akan tolak dia masuk. Sekarang ni kan, kalau macam ni saya kena angkat kan. Okey. Kalau saya tak angkat ni, tak dapat kan. Okey. Sekarang saya nak cuba kita macam mana dengan balang ini dengan pinggang ini, tapi bila saya ambil balang ini, pinggang itu akan ikut juga naik. Ada idea tak? Balang Memang ikut susah jugalah. lah. Ya, maksudnya macam mana kamu nak angkat piring ni, pinggang ni ataupun tray ini tanpa menyentuh piring itu. Uish, ni macam ni dah level kedua Macam untuk level jadi ahli silap Angkat mata. piring ini Ya. tanpa menyentuh. Ya. Kira Maksudnya kita angkat dari sini Ya, lah, maksudnya Sharon. dia akan naik Terapung. ke atas tu macam mana. Itu silap Ah. mata level 2 Masih tu. lagi guna prinsip yang sama, Mhm. tapi kita tukar sikit. Okey, kita punya arrangement tu, Okey. air tu kita Kita letak balik. Okey, simpan sikit saja air. Okey, sikit saja. Sekarang kita perlu Simpan sikit. okey, bahan yang ekstra tu sikit ialah ini. Tisu. Okey. Kita ada tambahan bahan iaitu tisu. Toilet paper ke ni? Toilet paper ke ni? Toilet Sharon? paper. Okey, ni Okey. adalah bahan tambahan. Okey, cikgu. Nah. Kita ambil sikit. Okey, lebih kurang 3. Okey. Okey. Bahan yang lain semua sama, cuma kita tambahkan dengan Ya. tisu paper ni. Yang ini memang bahan yang senang nak dapat dekat rumah. Betul. Okey, kita basahkan sikit. Oh, kena basahkan Ya. Okey, kita lipat-lipat lepas tu basahkan. Ya. Untuk lipat pun ada teknik tu Fatah. Oh, ya ke? Tak boleh Ikut lipat saja sembarang. dia punya tu kan. Aha. Okey. Lepas tu letak atas. Ya, atas dah. Atas air. Basahkan Okey. sikit. Lepas tu ratakan, cuba ratakan. Saya tak basah cikgu ke tisu saya. Tak payah letakkan tisu tau. Aha. Okey. Sikit. Macam saya macam banyak je air saya ni. Macam tenggelam ni tisu. Tisu berenang. Tak apa, Fatah boleh letak di tengah. Oh, letak kat tengah. Okey. 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 Supaya terlalu banyak air, sikit cukup. Oh. Air tak perlu banyak sangat ya, adik-adik Ya. kat rumah. Dia Sikit cukup saja. sekadar membasahi Ya, tisu membasuh tersebut. macam ni. Mhm. Ya, cukup sekadar membasahi. Maksudnya bila kamu terbalikkan, dia tak jatuh.
Kalau Okey. baca basah tu nanti basah aku punya. Faham. Lihat tisu dah lekat. Okay, sama lagi hari ini acara kita. Okay, dengan ada alasannya kita boleh main api. Tapi kena jaga-jaga ya. Fatah coba kuih juga. Sebab demi untuk kita nak menang lagi sekali, saya tak boleh kalah. Saya kena letak air tu dalam tu. Guna ini sama sikit. Okay, so talam saya dah menjadi macam ni. Macam talam kuih. So kalau tengok dia tak jatuh. Hmm. Saya punya tisu tak jatuh. Okay, Okey, lepas tu nyalakan lilin. nyalakan lilin lagi sekali. Baik, saya akan nyalakan lilin sekejap. Letak atas ni. Okey, kita nyalakan lilin lagi sekali. Takkan di tisu yang basah tersebut. Basah. Adakah saya berjaya? Jaya. Berjaya. Okay, Okey. sekarang sama Sekarang. juga. Kita dah nyalakan lilin kawan-kawan. Lepas tu Tutup. Ya. Gunakan balang tersebut untuk menekup. Okey. Menekup. menekup. Macam sama-sama Menekupkan. juga menekup. Okey. Kat situ. You perhatikan. Okey. Okey. Ada Tunggu. bunyi lah cikgu. Kita kena tahan ke cikgu? You kena tahan sebab bekas you ringkas. Okey. Dia tu ringan sikit. Okey, kita tunggu tengok sampai api itu padam. Sharon cakap kenapa dia punya ada bunyi? Ada Kenapa? bunyi cikgu. Kenapa? Yang tadi sebabkan udara sudah habis, oksigen dalam udara sudah habis diguna untuk pembakaran lilin ini. So, apa terjadi adalah ruang itu ada tempat kosong 1/5 sudah kosong. So, udara di luar tu akan dipaksa masuk ke dalam. Sebab itulah tekanan dalam tu rendah, tekanan di luar tu tinggi. So, udara tu dipaksa dari luar masuk untuk memenuhi ruang oksigen yang telah habis dipakai. Okey, Sharon cuba angkat. Angkat dia. Wow, jing-jing ala kazau. Yang awak takutnya saya. Saya macam, boleh tak? Saya tak berjaya. Saya tak berjaya. Saya tak puas hati. Untuk segmen kali ini saya menang. Saya berjaya mengalahkan fakta segmen kali Mungkin ini. saya rasa ni berat kot. Tak juga berat. Okey, ada sebabnya kenapa Fatah punya tidak berjaya. Okey, Berjaya. kenapa? Okey, kenapa? Sebab Fatah perlu tekan, masa api itu sedang menyala tu, perlu tekan supaya kita wujudkan satu situasi di dalam itu ialah tekanan rendah. Baru dia akan tekanan di luar sini lebih tinggi, so dia akan tolak pinggan itu naik ke atas. So macam mana you goyang-goyang 2 jari pun masih sama, tak Saya akan takut, jatuh. cikgu. Nak cuba lagi? Boleh, saya tak puas hati. Mungkin Cuba. Fatah Tapi- boleh guna balang kaca saya. Tapi sebelum Tak saya nak apa, cuba, boleh saya nak jaya. berhenti berehat lah dulu, Sharon. Sebab saya macam saya tak puas hati ni. Saya nak Fatah cuba lagi membawa sekali. diri. Fatah nak membawa diri lepas ni. Jadi terus setia bersama kami. Kita akan tahu lagi apakah eksperimen yang seterusnya. Semuanya dalam Sejahtera Asia. Baik, selamat kembali bersama kami bertiga. Tadi saya disebelungi dengan Tak puas hati ni. kekecewaan. Tak puas hati jadi saya pantang menyerah. Saya nak try lagi sekali. Teruskan lagi dengan eksperimen Saya kita. try lagi. Saya nak Sebab Fatah tak puas hati, dia cakap tray dia berat. Tapi saya nak tunjuklah kehebatan saya. Eksperimen saya dah berjaya ni Fatah. Tengok Fatah. saya tengah fokus di Sharon. Tak boleh dulu nak tengok awak. Saya Ya, tak ini. boleh dulu. Okey. Nanti kita masukkan. Kena tekan kuat-kuatkan. Tekan ya. Kalau untuk yang bekas yang plastik sebab dia ringan. Dia tak ada tarikan graviti yang kuat tu. Saya tekan betul-betul ni. Yang penuh semangat Fatah menekan. Mungkin boleh tunjuk balon depan plastik sikit. dia. Saya tengah tekan dah start. ni. Kawan-kawan. Okey, sampai api tu padam. Takutlah saya cikgu gagal lagi sekali ni. Tak apa. Potong Mesti akar ada Mali ni kalau gagal lagi mesti ni. ada mindset yang betul buat sampai jadi. Tak jadi dah.
Macam tak jadi je ni. Cuba, kita cuba sampai jadi. Okey. Saya try, cikgu. Tak, sebab tadi dah lepas dah. Oh, ya ke? Kamu dah terbuka tu, tak balance. Orang cakap ada Afdal ni kita cuba kali ketiga. Kali tiga adalah penutup channel. Tak apa, kita bagi sokongan. Kita sokong. Saya cuba lagi sekali. Sebab saya Jadi saya kalau ada macam adik yang di teragak-agak. rumah, sekiranya anda mengalami kegagalan seperti Fatah, jangan putus asa. Teruskan sehingga anda berjaya. Ini yang kita mahukan. Betul. Ha. Selagi kita tak berjaya, kita tak tahu Fatah. Betul. Kita cuba dan cuba. Ha. Saya serap sikit. Terlalu basah lah saya rasa. Okey. Dia terlalu basah. Jangan terlalu basah sangat ya. Ya, sebab lepas tu ia punya tekanan tu dia akan jejas tekanan luar dan dalam. Okey. Kita mesti Bismillah. wujudkan tekanan yang sangat rendah di dalam dan ia akan menyebabkan ada perbezaan tekanan dalam dan luar tu. Okey. Saya tekan cikgu. Countdown ni kena buat apa? Make a wish. Saya tengah dalam fokus. Tak apa, kami sedia menunggu kamu. Adik-adik di rumah pun sedia menunggu Fatah. Dia pun nak dapat Adakah saya inspirasi. berjaya untuk kali ini? Okey, cuba angkat. Takutlah pula. Tedeng teng. Ah, boleh. nampaknya tidak berjaya juga. Mungkin kain saya terlampau basah. Tak apa, saya cuba. Cikgu pula cuba. Cikgu pula buat. Cikgu pun tak puas hati ni. Tak puas hati, tak puas hati. Mesti nak Ataupun balang tunjukkan. tu Fatah. Mungkin Mungkin sebab balang tu plastik, macam saya gunakan balang kaca, dia lebih berat. Tak ada ini yang kita kaitan. namanya sebagai eksperimen. Cuba jaya. Kita Make sure dia cuba. rata. Okey, tunggu. Kita tunggu ni kena sabar. Tunggu sampai api tu padam. Okey, kenapa api dia boleh semakin malap sampai padam? Sebab oksigen di dalam itu sudah habis diguna. So, apabila oksigen habis diguna, dia akan wujudkan tekanan rendah di dalam bekas ini dan tekanan di luar tu adalah lebih tinggi. Tak dapat juga. Apa sebabnya? Tak apa, adik-adik. Okey, ini adalah satu soalan yang sangat bagus. Kita fikir dulu, nanti minggu depan kita terangkan. Kita terangkan minggu depan. Ya, ini Sebab adalah apa satu. Dia ada sebab dia. Dia ada sebab kenapa eksperimen ini tidak jadi. Okey, sebab dia boleh jadi. Okey, mungkin cuba tukar. Yuk buat yang baru. Terlalu basah ini. Okey, kita Aku ambil. tukar balang cikgu. Tukar balang. Mungkin try. Ini kan kita saya punya menggunakan Fatah. balang plastik tadi. Kali ni Sekarang kita kita- menggunakan balang kaca. Fatah cuba Fatah. Ya, Sehingga Tak puas berjaya. hati ya. sehingga berjaya ya. Ha. Kita tak puas hati ni adik-adik. Jadi semangat ni yang kita mahukan. Jangan pernah putus asa. Jadi kepada adik-adik yang berada di rumah, sekiranya anda mengalami kegagalan menggunakan balang plastik, anda boleh cuba menukar menggunakan balang kaca. Betul. Jadi ini mesti jadi. Sebab selalunya cikgu buat di sekolah jadi. Sebab Mesti tambah sampai lagi jadi. balang yang tray yang lagi berat pun boleh. Sebab dia adalah perbezaan tekanan. Okey. Okey, cuba. Jaya Fatah. Okey. Okey, kita cuba ya. Adakah ini berjaya kali ini? Tunggu. Tunggu. Sekejap. Duhai kasih. Dah padam. Percaya Okey, cuba angkat. pada diri. Wow. Inilah buktinya bila kita sentiasa awak cakap apa? Jujur Berusaha. jaya. Tengok ni guys, berjaya. Akhirnya berjaya juga Fatah tanpa berputus asa. Aku boleh kongsikan perasaan tu Fatah. Wish, perasaan tu macam menang Olimpik punya ni, pingat. Kan. Oh, so maksudnya kita kena kalau lebih maksudnya apa orang cakap balang Tak, ni mungkin sebab tadi dah guna beberapa kali, Aha. dah panas kan. So dia punya Okey. bekas tu tak rata.
So bila tak rata tu, walaupun oksigen habis dipakai, nanti udara yang luar tu masuk, dia akan menyebabkan tekanan di dalam dan di luar sama. So bila tekanan di luar dan dalam tu sama, so dia tak ada efek macam inilah. Sebab apa? Dia nak tekanan di luar tu tinggi, baru dia boleh tolak ke atas tu. You goyang-goyang pun okey. Ini sebabkan tekanan. Zing, Okey, zing, ala kazam, zam, zam, Cik ala Fatah, kazam. amboi, bila dah jadi kau main ni. Mestilah kita semangat kalau dah menjadi. Okey, lepas tu kan, Aha. kan kita ada gunakan lilin ini, kan? Lepas tu tunjuk. Tadi tak perasan tak? Kenapa api itu semakin malap disebabkan oksigen kan di dalam itu adalah oksigen dalam udara ialah 1/5. Sekarang kita buat perbandingan. Tengok lilin siapa yang Cepat padam. cepat padam kan? Nak paling lama, paling Yang tahan. paling bertahan lah. Siapa Yang paling boleh bertahan? tahan. Okey, cuba lagi sekali. Tapi yang kali ni kita bukan guna untuk angkat. Tapi Kita nak tengok siapa. gunakan, siapa lebih. Okay, you tolak ke depan tu sikit. Yang biasanya pergi acupuncture tu kan. Yang guna konsep ini lah. Mereka panaskan, lepas tu dia akan tekapkan. Dia macam bekam lah, Cikgu. Bekam. Okey. Okay, tak apa. Nanti kita kalau ada stopwatch tu boleh stop. Guna stopwatch. Okey, kita cuba. Okey. Okay. Kita letak sama-sama. 3, 2, 1. 3, Sabar, jangan tipu Fatah. Siapa kira? 1, 2, 3. Okay. Tengok Siapa siapa lagi yang tahan lebih lama. Kita tengok. Macam saya macam dah kalah Dah. saya ni. Saya macam api saya dah tutup awal dah. Okey, Dah padam kita awal dah. dua ni masih bertanding. Saya rasa macam saya juara bertahan ni. Masih tahan lagi, tahan lagi. Siapakah Tahan lagi. pemenang Olimpik Okey. Sejahtera Saya Asia? menang kali Dia ketiga. Sebab hari ini adalah hari awak, Sharon. Saya kasih. memahami. Oh. Saya memahami. Ada bunyi cikgu. Sebab tekanan tu, tengok tekanan Oh, dia macam dia kemek. tekanan di kemek, luar tu tinggi sebab dia Oh, dia itulah mencengkok. tekan. Kalau Okey, boleh faham. tengok, Tekan ke dalam tu. Dalam plastik ni ada kemek sikit sebab ada tekanan. Tekanan di dalam dah rendah. Macam kita lah dispresi tu tak kena tekanan tu. Betul, betul. Cantik pula bentuk dia lepas mengalami tekanan tu. Betul tengok. So maksudnya tekanan tu bukan sesuatu yang tak baik kan? Betul. Okey, so Fatah tahu tak kenapa lilin Fatah tu padam terawal? Mungkin isi saya ni kecil kot. Ya, semakin kecil bekas itu semakin kurang oksigen tu. Walaupun sini ada 21%, tapi berbanding dengan bekas yang lain tu dia masih kurang. Lebih sedikit lah banding dengan dua ni. Bekas ni paling banyak, paling besar, so dia punya kandungan oksigen paling banyak. So api tu boleh tahan sampai habis oksigen dipakai tu, barulah dia padam. Sekarang kita cuba. Tak dapat angkat. Tak dapat. Saya masa ini boleh angkat. Saya dapat pula. tidak percaya lagi. Memang ni bukan Ni bukan hari saya ni, hari Bukan Sharon. hari Saya Fatah. merasakan ni hari Saya. Sharon. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi Cikgu Bong atas perkongsian beliau dalam eksperimen sains pada pagi ini. Jadi kita harapkan adik-adik yang berada di rumah boleh mencuba eksperimen ini bersama. Mesti ada pengawasan ibu bapa Betul. ataupun orang yang lebih dewasa. Ya. Cikgu Bong, bagi clue sikit pada pelajar. Apa kemungkinan minggu depan eksperimen yang akan kita lakukan? Bagi hint sikit. Apa? Apa? Kamu suka makan telur tak? Suka. Okeylah. Saya. Minggu depan kita buat sesuatu berkaitan dengan telur. Telur. Kan bangun awal makan nasi lemak kan? Betul. Ada telur rebus tu kan? So adik-adik tu simpan tu, jangan buka, jangan kopek dulu. Kita buat eksperimen dulu, lepas tu baru makan. Telur tu untuk nasi lemak itu. Jadi minggu depan kita akan melakukan eksperimen menggunakan telur. Jadi kepada anda terus setia bersama kami kerana selepas ni kita ada lagi episod kupasan bersama saya dan Fatah. Semuanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, kembali lagi bersama saya Sharon Kezia dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi kami di Sejahtera Asia harapkan bahawa slot pendidikan sains tadi bersama saya, Fatah dan juga Cikgu Bong dapat memberi anda sedikit input khususnya kepada pelajar-pelajar yang berada di rumah yang kita faham sekarang masih melakukan pembelajaran atas talian. Jadi jangan lupa untuk terus bersama kami pada hari Ahad minggu hadapan dalam slot pendidikan sains. Jadi kepada warga Kuching, tahukah anda hari ini 1 Ogos merupakan hari apa? Hari ini merupakan Hari Bandaraya Kuching bagi kepada anda yang tidak tahu. Jadi Kuching ialah ibu kota Sarawak yang ketiga diasaskan oleh Wakil Brunei Pangeran Indra Mahkota pada tahun 1827. Sebelum penubuhan Kuching, Santubong merupakan ibu kota negeri Sarawak yang diasaskan oleh Sultan Pangeran Tengah pada tahun 1599 dan Lidah Tanah diasaskan oleh Datuk Patigi Ali pada awal 1820-an. Kini pentadbiran Kuching dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan serta mempunyai 2 orang datuk bandar. Kuching dijadikan bandaraya secara rasmi pada 1 Ogos 1988 dan pada tahun ini merupakan sambutan Hari Bandaraya Kuching yang ke-33. Bersama kita hari ini untuk berkongsi pengalaman beliau ialah yang berbahagia Datuk Haji Abang Abdul Wahab bin Haji Abang Julai yang merupakan bekas Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara iaitu DBKU. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini untuk berkongsi pengalaman Datuk tentang Hari Bandaraya Kuching, Datuk. Terima kasih atas undangan. Ya, jadi sebagai permulaan ya Datuk. Jadi kepada anda semua juga ya. Jadi ini untuk pengetahuan anda bahawa Datuk merupakan paling lama sebagai Datuk Bandar iaitu selama 8 tahun bermula dari tahun 2011 hingga 2019 ya. Tempoh yang agak lama ya Datuk dan saya juga saya tak lambat untuk saya mengucapkan tahniahlah di atas pelantikan Datuk. Boleh Datuk kongsikan kepada kami pengalaman Datuk sebagai Datuk Bandar? Terlebih dulu terima kasih kepada pihak TBS kerana mengundang saya pada pagi ini. Bila kita bercakap tentang pengalaman, sudah tentu ada pahit, manis. Jadi bagi saya 8 tahun pengalaman sebagai Datuk Bandar Dewan Bandar Kuching Utara itu adalah pengalaman yang saya rasa memang satu pengalaman yang saya tak akan lupa sehingga hayat. Bercakap tentang apa yang dibuat Datuk Bandar. Mula-mulanya saya terasa janggal juga kerana background ataupun pengalaman sebelum itu adalah sebagai pengaman. Saya bertugas dengan pasukan polis di Raja Malaysia selama 37 tahun. 37 tahun. Dan akhir sekali sebelum saya bersara, saya menjawat jawatan pengarah narkotik di Bukit Aman. Jadi sebagai pengarah ni kita merupakan barisan yang ketiga. Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara, kemudian pengarah-pengarah. Jadi kita merupakan the third echelon ataupun jadi terasa kaku bila diberi jawatan yang baru. Jadi kita melihatlah apa yang nak dibuat dan saya masakan kalau kita nak buat apa orang kata follow the basic. Basic tu kalau kerja bandaraya lah. Dia tak boleh lari daripada 3 perkara. Sampah, longkang, rumput. Jadi itu saya bagi tahu dekat member-member, kawan-kawan. Bagaimana kerja sekarang. Nanti saya kata saya jaga SLR. Kebetulan juga SLR ini adalah sejenis napang yang kita guna dalam pasukan polis. Self-loading rifle. Dia polis dan askar gunakan. Tapi sekarang dah tak digunakan lagi. Yang tu merupakan relik sudah kerana dia selepas dunia perang kedua banyak menggunakan senjata itu. SLR jadi saya melihat kalau saya hanya melihat kepada sampah, longkang dan rumput, senanglah. Pagi-pagi turun kerja tengok ini dah buat dah. Tapi daripada itu saya melihat bahawa kita perlu mengajak orang ramai, mengajak masyarakat, mengajak orang-orang yang tinggal di kawasan di bawah pentadbiran. There must be a buy-in, supaya mereka sama-sama mengetahui
tanggungjawab sebagai warga kota. Betul. Jadi dengan itulah saya merasakan bahawa pendekatan yang perlu dibuat pada masa itu perlu diolah, perlu di plan, perlu jadi kita terus membuat beberapa siri perbincangan dengan pegawai-pegawai saya dan kebetulan juga saya banyak mendapat sokongan daripada pegawai-pegawai. Saya teramat terhutang budi kepada pengarah pada masa itu, pengarah Dr. Sadiah, diikuti dengan Haji Zumani dan juga lepas itu Haji Moshidi. Jadi 3-4 pengarah sebenarnya yang bekerja di bawah saya pada masa itu. Lepas itu seorang-seorang mereka pergi pension bersara dan saya tinggal di sana. Dan akhir sekali ialah pengarah Tuan Haji Musyidi. Jadi banyaklah pengalaman suka duka yang saya boleh ceritakan, tapi itulah nak bercakap pasal duka cerita Duka jadi habis pula. Memang panjang, saya faham. Memang panjang. Kan. Sebab tengok Datuk merupakan antara seorang Datuk yang berkhidmat paling lama sebagai Datuk Bandar dan saya pasti memang banyak pengalaman yang dikongsikan. Cuma kekangan masa tidak mengizinkan. Okay, yang berbahagia Datuk, kita difahamkan bahawa Datuk merupakan permulaan kepada program Clean, Beautiful, Safe yang bermula pada tahun 2012 hingga 2017. Dia boleh Datuk kongsikan sedikit, ceritakan sedikit mengenai program ini. Okey. Ekoran daripada apa yang kita usahakan di Pusat Bandaraya, kita memerlukan pada satu perancangan. Jadi saya melihat bahawa kita perlu ada something catchy, something yang boleh difahamkan, something yang perkara yang boleh diingat bersama. Dan itulah dalam masa kita membuat lawatan ke Singapura, saya tertarik benar dengan apa yang dibuat di sana. Dia ada satu program untuk air, berkaitan dengan air, di mana mereka penjimatan air, water recycling dan sebagainya. Dan dia menggunakan perkataan ABC Active, Beautiful and Clean. Jadi saya masakan untuk Bandaraya Kuching, saya kata kalau kita tekankan 3 perkara pokok, iaitu clean, beautiful and safe. Jadi CBS dalam bahasanya ialah Clean, cantik, bersih dan selamat. So pun CBS juga. Jadi itulah. Jadi plan penambahbakan ini adalah plan rangka dalam 5 tahun yang ingin mengajak kepada masyarakat setempat, masyarakat yang di bawah kelolaan pentadbiran bandaraya untuk bersama-sama kita melihat kepada 3 aspek itu saja. Jadi ialah orang kata beautiful ini susah nak dia. Ada orang katanya ni beautiful, ada orang yang ni beautiful. Pada saya, kalau semua mengata beautiful, itulah dia. Jadi sebagai contoh, salah satu usaha kita lah menanam pokok. Jadi kalau dilihat itu yang kita ada berbagai program untuk sama-sama menanam pokok, sama-sama melihat kepada persekitaran. Dan oleh demikian kita ada satu buku. Malangnya saya tak dapat bawa buku tu. Dibukukan, jadi buku ini diagih-agihkan supaya orang faham apa yang kita nak buat. Dan ekoran daripada program itu kita ada menubuhkan apa yang disebut sebagai kejiranan mesra. Di mana the buy-in is that kita nak orang-orang kampung, orang-orang sendiri untuk bersama-sama kita. Dan mereka akan menjadi ambassador. Mereka akan menjadi pengantara council ataupun bandaraya dengan masyarakat yang ada. Kita tampaklah itu dia perlu kerjasama dengan masyarakat juga untuk program Clean, Beautiful and Safe. Jadi lepas ni kita akan tahu apakah legasi dan peninggalan Datuk sebagai bekas Datuk Bandar, semuanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya dan juga yang berbahagia Datuk Haji Abang Abdul Wahab bin Haji Abang Julai yang merupakan bekas Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara yang berkongsi pengalaman beliau sempena Hari Bandaraya Kuching pada hari ini. Jadi yang berbahagia Datuk, apakah legasi atau peninggalan yang berbahagia Datuk sebagai bekas Datuk Bandar? Bercakap tentang legasi ini, saya rasa biarlah orang orang menentukan legasi-legasi yang lain. Tapi saya merasakan bangga sekali kerana satu persidangan antarabangsa yang saya rasa kita di Dewan Bandaraya telah Bandaraya Dewan DBKU lah telah begitu menyelah ialah dalam kita mengadakan APOC. APOC ini adalah Asia Pacific Orchid Conference. Satu conference yang begitu prestigious. Dia diadakan 3 tahun sekali. Saya berpeluang untuk pergi ke Okinawa, Jepun pada tahun 2012 untuk mengambil bahagian dalam bidding. Jadi memang banyaklah kita bidding ni ada daripada Thailand, daripada Taiwan dan daripada Jepun sendiri dan juga daripada China. Jadi bayangkan kita Kuching, kita dapat membawa conference yang begitu berprestasi ke Kuching, dan pada tahun 2019 APOC ke-13 telah diadakan di Kuching, diadakan di BDC kita pun BCCK selama seminggu. Jadi saya merasa begitu kata orang begitu menghargai kerana bila masa saya menyerahkan kepada penganjur yang seterusnya yang daripada Singapura. Itu dibayangkan kita daripada Bandaraya Kuching memberi laluan kepada Singapura. Jadi memang kita yang dulu Singapura. So dalam ucapan ringkas Presiden Orchid daripada Singapura menyatakan memang suka nak menandingi apa yang dibuat di Kuching. Jadi kita merasakan begitu bangga. Dan saya juga merasakan terlibat langsung dalam cycling. Jadi pernah mendengar berkenaan dengan Seoul Mountain Bike. Ya. Jadi dalam masa saya di Dewan Bandaraya Kuching Utara berpeluang untuk membawa Seoul Mountain Bike ini ke peringkat internasional. Dia sudah diiktiraf oleh UCI. Dan kita telah menganjurkan pada tahun pertama dan kita diminta untuk mengadakan setahun lagi. Kerana kita pada masa itu diberi apa yang disebut sebagai kategori 2 organizer. Dan bila kita dapat kategori 1, banyaklah lagi ada orang-orang daripada negara Eropah yang akan datang untuk mengambil bahagian dalam Seoul Mountain Bike ini. Kiranya Datuk, sambutan ni memang sangat menggalakkan lah. Pada saya memang kerana melihat kepada prospek, ia akan menjadikan satu apa yang dipanggil sport tourism ataupun sport yang kerana kalau dia orang nak bertanding ke sini, dia orang nak datang kata orang berbasikal di sini. Betul. Mereka akan bawa orang-orang dari sana. Mungkin keluarga bersama. Correct, keluarga bersama. Jadi saya rasa itu satu perkara yang perlu untuk diberi tumpuan lagi lah. Kerana saya melihat bahawa ialah salah satu daripada sebabkan COVID ini. Jadi kita tak mengadakan pertandingan itu. Dan saya juga bangga kerana satu program kalau you masih ingat, tiap-tiap tahun, awal tahun, kita di Dewan Bandaraya Kuching Utara ada satu sambutan yang disebut sebagai
Majlis Agenda di BKU. Oh, Majlis Agenda di BKU. Yang mana yang terbesar sekali pernah kita adakan ialah di Waterfront dalam tahun 2019. Di mana ianya melibatkan bukan saja di BKU, bahkan banyak pihak lain, Sarawak Multimedia, OKC dan sebagainya. Jadi saya harap bahawa ini kalau boleh diadakan lagi, kerana kita boleh melihat banyak yang kita boleh capai. Selain daripada orang luar nak datang melihat budaya atau what Kuching has got to offer. Dan pada itu juga dia memberikan kata kita ni orang Kuching sendiri. At least akan memahami apa yang dibuat oleh Dewan Bandaraya, apa yang mereka boleh sumbang dan sebagainya. Jadi itulah saya rasa beberapa perkara yang saya boleh katakan I'm proud to be part of it. Sebahagian daripada sejarah Dewan Bandaraya Kuching inilah. Jadi kalau kita lihat seperti yang Datuk kongsikan, memang saya setuju aktiviti sebegini harus dilakukan untuk Dewan Bandaraya Kuching ni memberi informasi kepada masyarakat bahawa apa yang telah mereka lakukan dan apa kita sebagai masyarakat Kuching ni boleh sumbangkan kepada Bandaraya Kuching itu sendiri. Jadi pada pandangan yang berbahagia Datuk, bagaimanakah keadaan Bandaraya Kuching sekarang dan juga bagaimana keadaan Bandaraya Kuching pada 10 tahun yang akan datang? Bila kita bercakap tentang bandaraya, masalahnya ialah kadang-kadang bandaraya bila dia wujud, memang ada planning, tapi kadang-kadang bila ada perkara-perkara lain, saya kata terlalu banyak, kata orang tadi, the rural urban diff, orang datang daripada luar, yang sangka mereka datang ke bandar senang dapat pekerjaan, senang dapat tempat tinggal dan sebagainya. Dan kalau perkara ini tidak dirancang, dia akan menjadi masalah of overpopulation. Dan banyaklah lagi masalah yang akan timbul. Masalah penyebaran alam sekitar, masalah traffic congestion, masalah noise pollution dan sebagainya. Jadi pada saya, alhamdulillah saya melihat bahawa kerajaan sedar perkara ini dan membuat perancangan-perancangan yang boleh mitigate masalah-masalah pembandaran. Tapi alhamdulillah kita boleh nampak dengan nyata di Kuching ni ada berbagai-bagai perkara-perkara yang macam jambatan baru. Ini banyak lagi yang boleh kita lihat. Jadi kalau kita lihat memang banyak perubahan ya kan daripada dulu Bandar Kuching yang dahulu dan Bandar Raya Kuching yang sekarang. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit apakah perubahan ketara yang dapat dilihat? Secara fizikalnya kalau kita boleh lihat di Waterfront dan di persekitaran Kuching ini memang banyak perubahan. Banyak orang pun ada sungutan mengapa kita perlu jatuhkan pokok. Tapi kita nak bangunkan semula, bukan kita nak. Jadi saya rasa semua ini adalah pembangunan yang akan membawa kepada kesejahteraan yang ke arah yang lebih baik lah kan ya Datuk. Okey Datuk, sebelum kita membabuhkan tirai kita pada pagi ini kan Datuk, apakah kata-kata atau pesanan kepada warga Sarawak bersempena dengan Hari Bandaraya Kuching ini Datuk? Okey, yalah saya ingin mengucapkan semua warga Kuching selamat Hari Bandaraya. Dan marilah kita sama-sama melihat supaya kalau boleh kita nak Bandaraya Kuching ini menjadikan sebuah bandaraya yang bertaraf dunia. Jadi tak dapat kita nak tinggalkan perkara ini kepada pihak kerajaan saja. Jadi kita sebagai penghuni, kita sebagai penduduk bandaraya itu sendiri mesti tahu tanggungjawab kita. Kita mesti tahu peranan kita sebagai orang-orang yang duduk dalam kawasan yang sama, dan kita perlu membantu pihak yang berwajib untuk membangunkan. Dan akhir sekali juga melihat kepada keadaan sekarang, saya rasa mari kita sama-sama mendoakan supaya masalah COVID ini dapat selesai dengan baik. Dan kita kalaupun tak dapat balik ke
ke normal seperti dulu, at least lah kita ada the new normal. Dapat kembali kepada Dapat kembali. kehidupan yang sebelum ni kan Ya. Datuk. Okey, jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Abang Abdul Wahab bin Haji Abang Julai yang merupakan bekas Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Jadi kepada anda semua terus kekal setia kepada bersama kami dalam siaran Sejahtera Asia pada setiap hari pukul 7.30 hingga 8.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Jadi sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Dari inspirasi kami cetuskan inovasi. Selamat Hari Bandaraya Kuching.